Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azizah binti Abdullah dari kumpulan 4 akan membentangkan tajuk bagi kumpulan kami, iaitu Kepelbagaian I'jaz Al-Quran dengan Ilmu Pengetahuan Semasa Menerusi Sumber Alternatif Masa Kini. Sebagaimana yang kita sedia maklum, di dalam Al-Quran terkandung pelbagai ilmu pengetahuan. Ilmu-ilmu ini adalah untuk kesejahteraan hidup di dunia dan juga di akhirat. Mukjizat dari segi ilmu, iaitu kandungan Al-Quran antaranya ialah dari segi syariat, solat, puasa, zakat dan haji. Dari segi akidah, iaitu beriman kepada Allah, sosial, berkaitan dengan muamalat, kemasyarakatan, berkaitan dengan ekonomi, sastra, sejarah, politik, pentadbiran, juga berkaitan dengan perkara-perkara ghaib. I'jaz dari aspek ilmu pengetahuan yang pertama ialah berkaitan dengan kejadian makhluk berpasangan. Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kita bahawa semua hidupan di alam semesta ini seperti tumbuh-tumbuhan, haiwan, manusia dan hidupan dijadikan berpasangan. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan makhluk-makhluk semuanya berpasangan, sama ada dari yang ditumbuhkan oleh bumi atau dari diri mereka ataupun dari apa yang mereka tidak mengetahuinya. Penemuan sains terkini menunjukkan bahawa unsur-unsur yang amat seni juga mempunyai pasangan. Di dalam bidang kajian hayat umpamanya, sel adalah sebahagian terkecil sekali bagi sesuatu organ. Dalam sel nukleus yang mengandungi satu kod khusus yang menentukan jenis sel itu sama ada sel kulit atau daging. Kod tersebut terdapat dalam molekul DNA. Molekul DNA ini wujud dalam bentuk bebenang heliks yang berpasangan. Di antara bebenang heliks yang berpasangan itu pula terdapat penyambung bebenang yang berasaskan bahan regu nitrogen yang berpasangan, iaitu adenine, guanine, thymine dan cytosine. Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala yang berkuasa menjadikan sesuatu. Yang kedua, kejadian siang dan malam. Planet bumi berpusing di atas paksinya dalam masa 24 jam sambil berada mengikut orbit mengelilingi matahari dengan kelajuan 66,600 batu sejam, iaitu 30 kali ganda kelajuan peluru. Kelajuan yang begitu pantas, bumi mengambil masa lebih kurang 365 hari untuk melencapkan satu pusingan orbit. Melalui proses pusingan dan peredaran bumi ini, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan siang dan malam silih berganti. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud dan dialah, iaitu Tuhan yang telah menjadikan siang dan malam serta matahari dan bulan, tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing, iaitu di angkasa lepas. Yang ketiga, kejadian dan peranan air. Air adalah unsur terpenting bagi kehidupan semua makhluk. Maksud firman Allah SWT, dan kami jadikan dari air tiap-tiap yang hidup, maka mengapa mereka tidak mahu beriman? Allah SWT menegaskan bahawa dialah yang menghantar angin yang membawa awan hujan dan kemudian menurunkan hujan tersebut ke permukaan bumi. Sains membuktikan kebenaran Al-Quran bahawa proses penggunaan air oleh hidupan mengikut kitaran yang teratur, sempurna dan melibatkan semua hidupan secara harmoni. Yang keempat, perjalanan dan peredaran matahari. Pakar-pakar sains menyatakan bahawa bumi mengelilingi matahari yang tidak bergerak dan tetap dengan kedudukannya. Akan tetapi, Al-Quran menjelaskan perkara sebenar mengenai perjalanan dan peredaran matahari melalui ayatnya. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud,
dan matahari yang kelihatan beredar ke tempat yang ditetapkan baginya, yang demikian itu adalah takdir Tuhan yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengetahui. Yang kelima, kejadian binatang. Al-Quran juga memaparkan rahmat dan kuasa Allah pada kejadian binatang. Terdapat pelbagai jenis binatang serta alam kehidupannya, iaitu di darat, udara dan laut. Yang keenam, peranan angin. Angin membantu proses pembiakan tumbuh-tumbuhan. Bagi manusia, angin membantu manusia bernafas. Di samping itu juga, terdapat banyak lagi cabang-cabang ilmu di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Pelbagai pertanyaan, iaitu dalam siri Al-Quran dan ICT, adalah datang dari pelbagai jurusan ilmu seperti ICT, sains, pertanian, kejuruteraan, perubatan, psikologi dan juga dari bidang agama dan kajian Al-Quran. Ini adalah satu petanda dan perkembangan yang baik untuk umat Islam bangkit semula bergandeng tenaga serta kepakaran dalam menyatukan fikrah dan menguatkan ummah. Seterusnya, membuktikan kepada dunia bahawa Al-Quran adalah kalam Allah yang merupakan satu rahmat dan nikmat kepada seluruh alam. Pencemaran dan ekonomi pembetulan alam. Umat Islam perlu menjana ekonomi dari Al-Quran sebab kemusnahan dan kehancuran yang dibuat oleh manusia sekarang sudah sampai ke tahap beyond repair. Maka ekonomi dunia dalam masa 10 hingga 20 tahun lagi ialah ekonomi pembetulan alam. Sekarang pun kita sudah nampak contoh-contoh ekonomi mesra alam seperti green technology, biofeedback, medicine dan sebagainya. Allah SWT menjelaskan Al-Quran mengandungi lebih dari 10 lautan dakwat ilmu. Sebab itu Al-Quran mampu menjelaskan segala-galanya. Kalaulah Al-Quran mengandungi 10 inch ocean of knowledge, maka perlukah kita fikir outside the box? Sudah cukup dan memadai dengan think inside Al-Quran. Di dalam surah Al-Kahfi, Allah SWT menjelaskan manusia boleh menjana 2 lautan dakwat ilmu, iaitu amalan soleh, iaitu ilmu penambahbaikan, ilmu memperelokkan sesuatu, ilmu continuous improvement atau ilmu kaizen dengan menggunakan sumber dan garis panduan dari kitab Al-Quran. Al-Quran mengklasifikasikan ilmu ini sebagai ilmu mutasyabihat atau ilmu yang serupa, yang hampir sama, yang dalam bentuk konsep, dalam bentuk metafora. Al-Quran menerangkan komunikasi tanpa wayar. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang teknologi ICT atau konsep ICT seperti dalam surah Az-Zariyat ayat 1 hingga 11. Sebanyak 11 ayat diturunkan sekaligus dan berturut-turut yang menjelaskan tentang komunikasi tanpa wayar. Gambar rajah menunjukkan hubung kait di antara Al-Quran dengan fenomena komunikasi tanpa wayar. Al-Quran menjelaskan penghasilan minyak petrol. Surah An-Nur menjelaskan tentang minyak atau tenaga bahan api seperti petrol, diesel, metanol dan sebagainya. Maka apabila dikaji dengan mendalam, ayat surah An-Nur juga membawa makna minyak yang berstruktur kompleks yang diteguhkan dan tidak terdapat di timur dan barat, tidak terhasil di atas permukaan bumi tetapi di perut bumi, boleh menyala walaupun tidak disentuh api. Gambar rajah menunjukkan simbolik ciptaan pokok yang kompleks, berseragah, bercabang-cabang, bercampur baur, ranting, daun-daun, bunga-bunga, buah dan sebagainya. Sebagai pengakhirannya, rumusannya ialah ianya perlu kepada ilmu wahyu yang perlu dipelajari, difahami serta dihayati agar tidak menyimpang
daripada landasan syariat yang akan merosakkan iman. Demikianlah setiap huraian ciptaan-ciptaan Allah, akal kita mendorong untuk ke arah mendalami hakikatnya secara terperinci. Maka Allah berfirman, maksudnya itu semua adalah sebagai tanda kepada kaum yang berfikir. Ayat ini menyuruh kita menggunakan akal untuk merancang dan berfikir. Sekian sahaja sedikit perkongsian ilmu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.